Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna minaz zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ini kita mulakan pertemuan ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat serta kurnia dapat lagi kita bersiaran dalam laman ilmu anjuran Masjid Negeri Perak. InsyaAllah dalam pertemuan pada pagi ini saya ingin menyambung bicara tentang topik membumikan tadabbur Al-Quran dalam kehidupan, siri yang kedua. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, sebagai pendahuluan, marilah kita ulang kaji pelajaran dalam siri yang pertama, di mana kita sedang membahaskan tentang pengenalan kepada konsep tadabbur Al-Quran. Dan dalam siri yang pengenalan ini, kita baru membicarakan pada huruf yang pertama, iaitu huruf T. Huruf T dalam perkataan tadabbur kita simbolkan sebagai pengertian kepada konsep ta'awuz dan konsep teruja. Dalam pengertian ta'awuz, kita memahami bahawa dalam usaha untuk memahami makna dan pengertian ayat Al-Quran, hendaklah kita menggunakan pakai konsep ta'awuz, iaitu memohon ataupun meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qamar ayat ke-22, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya telah kami jadikan Al-Quran itu sebagai peringatan dan pengajaran. Fahal min muddakir, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil pelajaran dan pelajaran daripadanya? Jika kita amati ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah, yakni telah menegaskan apabila menggunakan kalimah walaqad, dan demi sesungguhnya maksudnya. Yassarnal Quran, Allah telah bersumpah bahawa Al-Quran ini adalah sesuatu yang secara fitrahnya dijadikan mudah untuk kita sekalian manusia mengambil pelajaran. Tetapi pernahkah kita terfikir, pernahkah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah di rumah, termasuklah diri saya yang bercakap ini, pernahkah kita terfikir mengapakah dalam keadaan Al-Quran itu dijadikan mudah untuk diambil pelajaran? Mengapakah kita masih merasakan seolah-olah ia sukar, ia jauh untuk difahami? Timbul persoalan, apakah yang menghalang kita untuk mudah membaca Al-Quran? Apakah yang menghalangi kita untuk memahami isi Al-Quran? Jika kita perhatikan soalan ini, kita boleh beri beberapa jawapan yang berbentuk teori. Adakah kerana faktor bahasa itu sendiri? Adakah kerana Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka ia menjadi alasan untuk kita sukar untuk memahami isi kandungannya? Atau kita sendiri yang sering mencipta alasan, pelbagai alasan demi alasan, untuk tidak meluangkan masa kita untuk memahami isi Al-Quran. Firman Allah lagi dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang bermaksud, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, yakni Muhammad, kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok ataupun terpesong.
Daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa Al-Quran pada sudut kemukjizatan dan kelebihannya tidaklah memiliki kesalahan ataupun memiliki penyelewengan. Dan sewajarnya tidak ada masalah untuk kita memahami sesuatu yang sebenarnya sudah pun lurus dari sudut memberikan pengajaran. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa ataupun sejenis musuh yang secara fitrahnya akan berusaha menghalangi kita untuk memahami isi Al-Quran. Iaitulah tidak lain tidak bukan Iblis la'natullah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Maksudnya, dan ingatlah peristiwa ketika kami, iaitu Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam. Lalu mereka sujud, melainkan Iblis. Iblis ialah yang berasal dari golongan jin. Lalu ia menerhaka terhadap perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan Iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruk bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, Iblis laknatullah adalah golongan yang tidak akan pernah lelah menyesatkan manusia. Mereka, yakni Iblis, akan meletakkan sepenuh usaha dan daya mereka untuk menyesatkan manusia, lalu membawa anak-anak Adam, cucu cicit Adam ini ke dalam kelembah kejahilan dan kesesatan hinggalah ke akhir zaman. Tuan-tuan, jika kita fikirkan, jika kita sama-sama renungkan, kalaulah di sana andainya ada perkara yang menghalang kita daripada mendampingi Al-Quran, sewajarnya kita semak semula ke dalam diri kita apakah wujud halangan-halangan tersebut yang muncul daripada alasan yang tercipta daripada godaan Iblis laknatullah. Jika kita menjawab dengan jawapan ya, di sana wujud campur tangan Iblis, maka renunglah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Yang bermaksud, oleh itu apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan daripada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang direjam. Surah An-Nahl ayat ke-98. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, tuntutan untuk kita meminta perlindungan daripada godaan syaitan jelas dirakamkan dalam ayat ini. Jika kita perhatikan, inilah bukti yang paling jelas bahawa isti'azah, iaitu kita memohon perlindungan daripada Allah, kepada Allah daripada godaan syaitan, ini merupakan sistem pertahanan yang paling ampuh. Kerana kita tahu bisikan syaitan itu sangatlah rancak mengajak hati kita lalai daripada membaca Al-Quran, mengajak kita disibukkan daripada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada membuka dan membaca Al-Quran. Kita memang disarankan untuk membaca apa jua doa sebelum memulakan bacaan Al-Quran, tetapi janganlah sesekali kita meninggalkan tuntutan isti'azah, ta'awuz yang kita baca, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah bukti bahawa kita benar-benar bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar melindungi kita daripada segala hasutan iblis yang tidak jemu-jemu menyukarkan usaha dan proses kita untuk memahami Al-Quran. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, hati yang tenang pasti akan dapat dicapai jika kita memulakan bacaan Al-Quran dengan memohon perlindungan daripada godaan iblis. Pembacaan Al-Quran akan lebih terasa nikmatnya dan akan menjadi penawar kepada jiwa kita setelah kita membacanya, mentadabbur maknanya, memahami maknanya, seterusnya mengamalkan dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Maksudnya, dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan apa-apa kepada orang yang zalim, melainkan kerugian juga. Tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang dimuliakan Allah sekalian, Al-Quran diibaratkan umpama kompas bagi orang yang mengembara. Sekiranya kompas itu hilang daripada simpanan si pengembara, maka akan terkapai-kapailah dia mencari arah untuk sampai ke destinasi. Seseorang itu mungkin nampak di manakah terletaknya jalan, tetapi dia tidak akan tahu adakah jalan yang dilihatnya itu benar-benar akan membawa dia tiba ke destinasi yang dituju. Begitulah juga dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kompas kepada kehidupan kita seharian. Sekiranya kompas ini tidak dibaca, tidak digunakan sebagai panduan, maka tentulah besar kemungkinan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini akan teraba-raba dalam mencari kebenaran dalam hidup kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, begitulah kita baru saja mengulang kaji tentang T dalam perkataan tadabbur yang mewakili perkataan ta'awuz, iaitu meminta perlindungan kepada Allah. Kita bergerak kepada huruf yang seterusnya. Di dalam perkataan tadabbur, huruf yang kedua ialah huruf A. Jadi rumusnya di sini, kata kuncinya untuk kita mentadabbur Al-Quran, huruf A ini mewakili kepada konsep ambil berat. A, ambil berat. Apakah yang dimaksudkan dengan ambil berat? Tuan-tuan perempuan, ambil berat yang kita maksudkan di sini ialah kita mengambil berat cara kita membaca Al-Quran. Kita dalam usaha nak memahami isi Al-Quran, yang paling utama, kita tidak mengkesampingkan betapa pentingnya Al-Quran itu dibaca dengan tajuk yang betul, dengan kaedah bacaan yang betul. Kerana jika bacaan pun salah, maka ia akan melahirkan kefahaman yang salah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Yang bermaksud, atau lebihkanlah sedikit daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tuan-tuan perempuan mati Allah, apakah yang dimaksudkan dengan tartil? Saya tidak ingin memberikan jawapan yang langsung, tetapi kita berikan analogi. Tuan-tuan perempuan, dalam kehidupan kita tidak dapat lari daripada memberikan gambaran awal kepada sesuatu yang kita lihat, ataupun dalam bahasa orang putihnya kita sebut sebagai first impression. Apabila kita bertemu dengan seseorang, first impression kita tentulah pada melihat luarannya. Kita lihat mukanya, wajahnya, warna kulitnya, apa yang dipakainya, apa yang dibawanya dan sebagainya. Begitulah juga first impression kita apabila tidak mengenali Al-Quran,
bacaan itu memainkan peranan yang penting dalam hal ini, mewakili imej seseorang untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Apabila bacaannya tidak betul ataupun menyalahi kaedah yang disusun oleh ulama dalam soal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajuk yang betul, maka akan hilanglah keindahan erti serta mesej yang ada di dalamnya. Ayat keempat dalam surah Al-Muzammil yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sedang bercakap ataupun sedang berbicara dengan Nabi SAW. Allah memberitahu kepada Nabi SAW, membaca Al-Quran ini adalah suatu bacaan yang tartil, iaitu yang betul, yang kena tajwidnya, tersusun bacaannya dan tidak tergesa-gesa. Secara istilahnya pula, tartil ini boleh difahami sebagai bacaan yang teratur, yang menepati hukum tajwid serta menjaga waqaf dan ibtida'. Waqaf ni apa tuan-tuan? Kita nak mula membaca sesuatu ayat. Waqaf itu, maafkan saya, waqaf itu kita berhenti di penghujung ayat. Adapun ibtida' pula bermaksud kita memulakan bacaan pada sesuatu ayat ataupun surah. Apabila kita menyebut tentang ambil berat tentang soal bacaan, dapat dipahami di sini Al-Quran itu dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kerana bacaan yang baik, ia merupakan faktor utama untuk kita memahami Al-Quran dan mentadabbur maknanya. Kalau Allah sendiri meminta Nabi SAW membaca dengan bacaan yang tartil, tersusun dan sebagainya, sudah tentulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu ataupun lebih perlu lagi untuk membaca Al-Quran ini dengan teratur dan tepat pada tajwidnya. Tetapi satu perkara perlu diingat, dalam gesaan kita untuk membaca Al-Quran dengan tajuk yang betul, janganlah pula sehingga kita mengabaikan tuntutan untuk memahami Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya. Mungkin perkara ini berlaku kepada sebahagian ibu-ibu, ayah-ayah yang sudah berusia. Maafkan saya kalau saya salah, tetapi kita mungkin sudah banyak pergi kelas mengaji Al-Quran, belajar dengan guru yang pelbagai, tetapi kita kurang memberi tumpuan kepada usaha memahami isi Al-Quran itu sendiri. Tidak kita katakan perkara itu salah, tetapi kedua-duanya perlulah berjalan dengan seimbang. Dalam kita membetulkan cara bacaan, dalam masa yang sama juga kita memberi sedikit usaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Marilah kita letakkan satu cara fikir ataupun mindset untuk meniru ataupun mencontohi Nabi SAW dalam segenap aspek kehidupan baginda, tidak terkecuali menjadikan bacaan Al-Quran kita juga seumpama bacaan Nabi SAW. Jika tidak 100% pun, adalah beberapa peratus persen mirip Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintaiku, jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat ke-31. Sekarang timbul persoalan pula. Mungkin ada sebahagian ibu-ibu, ayah-ayah di rumah, para penonton di sana bertanya, apakah kaedah terkini ataupun yang terbaru dalam usaha kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Pada zaman yang moden ini, ada banyak kaedah yang boleh kita gunakan.
Mungkin yang lebih dekat dengan kita pada waktu ini adalah telefon bimbit kita, telefon pintar yang ada di tangan tuan-tuan perempuan. Mungkin sebahagian yang menonton siaran kuliah subuh pada pagi ini hanya menontonnya melalui telefon di tangan. Di sana kita boleh memuat turun aplikasi ataupun apps-apps yang pelbagai. Dan di sana ada juga apps yang memerlukan kita merakamkan bacaan terlebih dahulu sebelum dibetulkan oleh orang lain yang lebih menguasai bacaan Al-Quran. Ini hanyalah salah satu usaha-usaha yang boleh kita manfaatkan dengan teknologi yang ada pada hari ini. Jika ada kelas online seperti itu, ikutlah. Dalam keadaan kita juga masih lagi sedang bertarung dengan penularan wabak COVID-19 ini, kebanyakan pergerakan ataupun kelas secara fizikal ini dibatalkan ataupun ditangguhkan. Jadi jika ada peluang untuk menuntut ataupun belajar Al-Quran secara di atas talian, maka ikutlah ataupun sertailah peluang ini. Seterusnya tuan-tuan puan-puan, kaedah yang seterusnya ialah kita belajar secara bertemu ataupun disebut sebagai talaqi dan musyafah. Musyafah di sini ialah kita belajar secara lisan, ikut sebiji-sebiji seperti yang guru ajarkan. Ini mungkinlah sukar pada waktu PKP ini, tetapi ini adalah cara yang terbaik sebenarnya dalam usaha kita untuk memperbaiki bacaan dan mutu penguasaan kita dalam membaca Al-Quran. Seperti mana yang dicontohkan dalam kisah Nabi SAW belajar membaca Al-Quran dengan Jibril, malaikat Jibril. Kerana apa? Apabila kita belajar secara berdepan dengan guru, guru boleh terus menegur apa-apa yang didengarinya dibaca secara salah dan dapat terus memberitahu kepada murid bahagian mana ataupun di tempat mana yang dilakukan kesalahan. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, kita apabila mendengar lagu-lagu yang berkumandang di radio ataupun mendengar orang membacakan sajak, syair dan sebagainya, hati kita ini tersentuh, merasa lunak dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita dengar lagu pun kita boleh menangis, mungkin disebabkan emosi yang dibawa oleh penyanyi ataupun keindahan lirik yang terkandung di dalam lagu tersebut. Sama-samalah kita berdoa agar hati kita juga akan disentuh dengan rasa yang sama apabila membaca Al-Quran. Kerana ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah dituturkan oleh lidah Nabi SAW yang mulia, dan bagaimanakah hati kita tidak tersentuh tak kala mendengar dan membaca kalam-kalam yang suci ini. Mudah-mudahan dengan kita mengambil berat cara kita membaca Al-Quran dengan betul, Al-Quran ini mampu menjadikan kita lebih dekat dan seronok untuk membaca dan memahami, seterusnya berinteraksi dengan apa yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan segala yang disebutkan ini dapat diambil pelajaran bukan sahaja oleh tuan-tuan perempuan di rumah, malah diri saya yang bercakap ini juga. Tuan-tuan perempuan yang mati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, sama-samalah kita berdoa. Mudah-mudahan dalam tempoh kita masih lagi diuji, terpaksa mengurangkan pergerakan di luar dan sebagainya, gunalah peluang ini untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau tak boleh sehari satu juzuk pun, usahakanlah di rumah untuk membaca satu muka sekurang-kurangnya sehari. Kalau kita sudah berumah tangga, bacalah Quran dengan isteri dan anak-anak di rumah. Kemudian usahakan supaya rumah kita ni hidup dengan bacaan Al-Quran, dan bukanlah sebaliknya, rancak dengan hiburan yang entah apa-apa. Jadi sama-samalah kita hidupkan Al-Quran dalam kehidupan. Saya mohon maaf jika perkongsian pada pagi ini terdapat salah dan silap. Saya mohon maaf. Yang baik itu tentulah, baik dan buruk itu tentulah datang daripada Allah, tetapi yang kurang itu disandarkan kepada kelemahan diri saya. Jika tersalah dan sebagainya, boleh tegur, boleh sampaikan teguran melalui apa-apa medium yang ada.
Terima kasih atas keluangan masa dan yang tuan-tuan puan-puan luangkan. Kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Kita akan bincangkan pula pada huruf yang ketiga pada kalimah tadabbur, iaitu huruf D. Kita doakan semoga ada umur yang panjang dapat kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.